الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berusaha bersungguh-sungguh menjunjung segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan mendapat kemenangan, bukan sahaja kemenangan di dunia, bahkan kemenangan di akhirat kelak. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bekal kita yang hidup di atas dunia ini untuk menemui mati dan jasad kita sampai ke liang lahat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyatakan kepada ahli kubur, apakah kamu akan pesan kepada kami yang duduk atas dunia ini? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada penduduk kubur. Kata Sayyidina Ali juga, kalau hamba boleh bagi tahu kepada kami di atas dunia ini, saya kamu akan berkata kepada kami, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu berbekal dengan takwa. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga kepada penduduk Mekah, kepada penduduk kubur, kepada penghuni kubur, wahai penduduk yang menakutkan, sesungguhnya rumah-rumah kamu telah diduduki oleh orang lain. Kata Sayyidina Ali, wa amman manzila faqad sukinat. Sesungguhnya rumah kamu yang kamu bina di atas dunia dahulu yang hebat, yang kamu senang hati melihatnya, ini orang lain dah duduk. Wa ammal mal faqad kusimat. Dan harta-harta kamu yang kamu banting tulang, kamu cari tak henti-henti masa kamu hidup di dunia dulu, ini harta itu telah dibagi-bagikan orang. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan kata Sayyidina Ali lagi kepada penduduk kubur yang menakutkan, wa ammal azwaj faqad nukihat. Sesungguhnya istri kamu ataupun istri-istri kamu yang kamu berkahwin di atas dunia itu dengan jalan yang halal, hari ini mereka telah berkahwin dengan orang lain.
Papat nukihat semuanya dapat berkahwin dengan orang lain. Itulah kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalau kami nak pesan kepada kamu yang duduk dalam kubur ni, kalau boleh sampai mesej kamu dalam kubur, yang itulah yang kami boleh cakap. Kamulah, yang itulah yang kami boleh pesan. Lain tidak ada. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Oleh yang demikian, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum sampai jasad kita dimasukkan di dalam liang lahat ataupun di dalam kubur. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Kita hari ini kita lihat di dalam akhbar, berita-berita di dalam internet dan sebagainya, bagaimana anggota masyarakat kita, khususnya anak muda, walaupun orang tua ada juga, terbabit dalam berbagai-bagai kegiatan yang kita muak dan nak tengok. Kenapa berlaku perkara ini kepada muda-muda Islam? Seperti seks bebas, seks rambang, kes-kes pelacuran, kegiatan GRO, rumah urut, kelab malam dan sebagainya. Perempuan-perempuan yang datang ke kelab malam itu datang di luar negara, mereka duduk bertempat di negeri kita. Mereka itulah yang membawa gejala maksiat ke dalam negeri kita, sehingga menjadi kacau bila pikiran orang yang menjaga ketenteraman negeri. Lepas satu. Inilah yang sedang menimpa muda-muda di kalangan umat Islam. Apakah kita masih berpeluh tubuh dalam hal ini? Kita merasa senang dengan perkara yang sedang berlaku dan akan berlaku di negara kita ini? Berapa banyak kuliah-kuliah, berapa banyak majlis ilmu diadakan, tetapi kenapakah muda-mudi kita ini berhijrah ke tempat lain? Mereka rasa tak teringin nak berhijrah ke masjid. Apakah kesalahan? Mengikut pandangan beberapa tokoh agama. Kalau kita kaji semua, pengaruh ini dibawa oleh Barat datang ke negara kita. Maknanya dibawa oleh Kristian, Yahudi ke negara kita tanpa kita sedar. Yang menular masuk ke dalam negara kita sehingga sukar dikawal. Maka ramailah anak-anak muda kita terperangkap dengan gejala buruk ini, atau terperangkap dengan jerat mereka, jerat Yahudi, jerat Nasara, jerat orang-orang yang tidak mau melihat Islam berkembang. Tapi alhamdulillah hari ini mana-mana masjid, termasuk masjid kita, masjid Jemaah ini, atas usaha gigih hari datang puasa, kita nampak pembaharuan pembangunan umat Islam, harakah pembangunan umat Islam akan nyata. Orang musyrikin, orang kafir tak akan mengimarah masjid. Kalau orang Islam tak mengimarah masjid, orang mana lagi yang nak mengimarah masjid? Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Hasil daripada bicara ini ramailah, terlepaslah pemuda-mudi kita ke tempat, berhijrahlah mereka ke tempat-tempat hiburan, dan mereka meninggalkan majlis ilmu, meninggalkan majlis kuliah dan sebagainya.
ini kena pengaruh mereka. Kita kena ingat, lagi anak muda kita pergi ke tempat-tempat yang ditegah oleh Allah SWT, selagi itulah umat Islam akan duduk di dalam keadaan yang lemah. Sebab orang yang nak bangkit lepas pada kita ini adalah orang muda. Kalau orang muda itulah terjebak dengan perkara tadi, maka kita akan terjejas. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, gejala yang paling menakutkan kita ialah berzina, minum arak, berjudi yang terlibat bagi kita orang Islam. Ini yang kita tak bimbang. Mereka tidak takutkah kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala? Yaitu mana-mana orang yang berzina, yang dia dah kahwin, direjam sampai mati. Direjam sampai mati. Kita pernah lihatkan hukum ini dilaksanakan oleh umat Islam, kerajaan Islam. Kita tak pernah lihat. Dan kalau kita lihat pun, kita sanggupkah ambil batu direjam di atas orang yang terlibat dengan perzinaan? Tak ada orang yang berani. Sebab orang anggap hukum ini bukan hukum yang datang daripada Al-Quran, maka orang masa lemah. Sebab itu orang tua pun ada berzina. Dan berzina yang bukan berkahwin disebut seratin orang. Siapa yang sanggup, yang mau menyerah diri, kalau kes dia dipailkan di mahkamah dan mahkamah jatuhkan dia berzina, disebut seratin orang. Tak ada siapa kisah, tuan yang hari tuan hakim, saya dah terlibat dengan berzina, saya belum kahwin, saya mau hukum itu dijalankan. Seratin orang. Siapa berani angkat tangan? Saya bukan berjawab, saya berkhutbah hari bukan atas sentimen politik. Karena agama, selagi umat Islam masih lemah, lagi itulah Islam akan lemah. Lebih baiklah daripada kita disebat satu hotel, dia rejam sampai mati, lebih baik kita berkahwinlah. Mana-mana anak muda, khususnya yang ada dalam masjid ini, yang ada berkemampuan, berkahwin. Tinggallah aktiviti. Tapi sayangnya yang saya cakap di sasaran dia tak ada di sini. Orang yang ada dalam masjid ini di kalangan muda-muda yang umur 30 tahun ke bawah, semua okey kata. Berkahwin. Dan mana ada orang tua yang galak, yang masih lagi duduk galak, berkahwinlah lagi satu. Jangan duduk terlibat dengan perkara yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia akan kata ini dia tak bagi. Bukan saya cakap dia tak usul kahwin lah. Mungkin dia tak bagi, tapi oleh sebab dia sanggup, dia ada kuasa, nafsu dia memuncak, maka Allah Taala menghalang dia berkahwin. Berjuang untuk perkahwinan. Tak betul. Bini tak bagi, pulang aku pada bini. Tapi aku nak jaga daripada aku dia akan dilaknat oleh Allah Taala. Begitu juga Allah pun. Allah pun begitu juga. Masih lagi ramai anak-anak muda kita yang minum arak. Di zaman Rasulullah SAW sebat 40 orang. Mana-mana orang yang terlibat dengan arak, 40 orang. Mai di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebat 40 orang. Dia minum itu juga. Mai di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, dia ni agak keras sikit. Mana-mana mereka yang terlibat dengan arak, Sayyidina Umar Ibn Khattab, dia bilang Allah, aku yang menjalankan hukum Allah
yang dipimpin oleh Nabi besar Nabi Muhammad SAW, aku akan sebat mereka itu 80 rotan. Sebat 80 rotan sekali ganda daripada zaman daripada Nabi kita Muhammad SAW, daripada Sayyidina Umar, daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, 80 rotan. Sampai hari ini hidup gitu lah. Sebab apa? Awak tidak adakah satu kuasa boleh menutup kedai awak ni? Jangan kita tanggung dosa. Kalau kita ada kuasa, kita tutup kedai awak demi nak jaga generasi kita. Tak ada seorang doktor dalam dunia ni yang mengaku arak itu menjadi ubat. Adakah doktor mengaku kata arak itu boleh minum menjadi ubat? Ada? Ada? Tak ada satu orang doktor buat jaminan, buat surat mengatakan arak menjadi ubat. Tak ada. Di Sudan pada waktu satu masa, kerajaan Sudan telah membuat satu keputusan, mana-mana kedai arak yang jual arak, ambil arak letak tengah jalan, ditindik dengan stamp rule, bagi hancur habis. Tak ada lah orang minum, tapi lah ada balik. Muslimin jadi Allah sekalian. Begitulah, lagi tidak ada pemahaman hukum arak ni mengikut lunas mengikut hukum Islam, lagi itulah akan berluasa di mana-mana negara Islam. Dan berzina pun begitu juga. Walaupun Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji, satu jalan yang jahat, jalan menuju kepada kejahatan. Kita perlu ingat bahawa orang yang berzina akan menerima azab siksa yang sangat pedih di neraka Jahannam. Kepanasan api neraka adalah 70 kali ganda kepanasan api di atas dunia ini. Api di atas dunia ini kepanasan yang boleh orang sukat 1,700 temperature yang sangat 1,700. Habislah tumpah di atas batu hancur, tumpah di atas besi hancur. Saya tahu. Walaupun saya tak pakar dalam bidang tu. Ini api dunia jatuh atas batu hancur, jatuh atas besi hancur. Bagaimana kalau jatuh atas manusia? 70 kali ganda. Siapa akan jawab? Api atas dunia yang 1,700. Kepanasan dia, temperature dia pun kita tak sanggup dah. Batu pun tak sanggup, kayu pun tak sanggup, apa ada yang ada di muka bumi pun tak sanggup, kecuali menjadi hancur lebur api atas dunia apabila temperature begitu tinggi. Bagaimana dengan temperature yang 70 kali ganda daripada api neraka di dunia? Sanggup tak? Maka kita harus bertaubat kepada Allah SWT. Sama ada terlibat atau tak terlibat, kita kena ingat kita ni akan duduk juga dalam neraka, bukan kita maksud. Bertaubatlah banyak-banyak kepada Allah SWT. Kerana semakin hari semakin dekat kepada pintu kematian, dan pintu taubat masih belum tertutup. Bertaubatlah kita kepada Allah SWT. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak khutbah pada hari ini, mungkin kita akan dapat satu gambaran apa yang sedang berlaku di negara kita dan macam mana kita nak ubahkan jemaah kita menjadi jemaah yang taat kepada Allah Taala. Mudah-mudahan kita ingat apa yang akan berlaku dan apa yang akan berlaku yang lebih kuat. Mudah-mudahan kita akan kembali kepada tangga jalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.